Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PDWin 2.0, muafakat sejahtera, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, salam Ab Nogori. Baiklah, saya Encik Muhammad Judin Rosnan selaku Guru Disiplin SK Kampung Baru Surusa ingin membentangkan sebuah slide yang bertajuk kempen anti-buli. Apakah itu kempen anti-buli? Kempen anti-buli adalah sebuah kempen untuk memberi kesedaran kepada semua warga SK Kampung Baru Sirusa berkenaan dengan kegiatan buli dan dengan harapan tidak berlakunya kegiatan buli di sekolah kita. Apakah yang dimaksudkan dengan buli? Buli adalah perbuatan ataupun tingkah laku agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Jadi apakah ciri-ciri untuk perbuatan buli ini? Okey, antaranya adalah dengan niat untuk bermusuhan. Yang kedua, disebabkan oleh ketidakseimbangan kuasa. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah ianya biasanya berlaku dalam tempoh tertentu dengan secara berulang. Apakah jenis-jenis buli? Terdapat empat jenis buli. Yang pertama, buli fizikal, kemudian buli lisan ataupun percakapan, kemudian kita ada buli sosial dan buli cyber. Apakah itu buli fizikal? Buli fizikal adalah apa-apa yang melibatkan perbuatan secara fizikal sehingga menyebabkan kecederaan atau kerosakan harta terhadap mangsa buli. Contohnya, aktiviti memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan harta benda orang lain ataupun memaksa mangsa buli melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Puncanya, apakah punca buli fizikal? Antaranya adalah akibat rasa tidak puas hati. Yang kedua, kerana inginkan perhatian. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Keempat, masalah keluarga. Kelima, pentingkan diri sendiri. Yang keenam, suka langgar peraturan. Dan yang ketujuh, cemburu. Jadi, elak daripada melakukan buli fizikal. Kemudian kita ada buli lisan. Apakah itu buli lisan? Adalah apa-apa buli yang dilakukan dengan percakapan. Contohnya adalah mengusik, mengejek, menghina, menyebarkan kabar angin ataupun fitnah, mengancam. Itu adalah contoh buli lisan. Kemudian punca buli lisan, puncanya lebih kurang sama sahaja, antaranya tidak puas hati, inginkan perhatian, pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga, pentingkan diri sendiri, suka langgar peraturan dan cemburu. Itu adalah punca buli lisan. Buli sosial. Apakah itu buli sosial? Perbuatan menyebarkan kabar angin yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk memalukan, menyisihkan atau mendiskriminasi mangsa. Contohnya, meninggalkan seseorang berseorangan dengan sengaja semasa aktiviti berkumpulan. Ini kita boleh lihatlah. Okey, kemudian menyebarkan berita yang tidak benar tentang mangsa. Yang ketiga, menghasut rakan-rakan lain supaya tidak berkawan dengan mangsa. Dan yang keempat, memalukan mangsa di hadapan orang ramai. Ini adalah contoh-contoh buli sosial. Puncanya, puncanya sama saja dengan buli fizikal dan buli percakapan tadi. Kemudian kita ada buli cyber. Buli cyber ialah perbuatan mengancam, memalukan, mengganggu, menakutkan dan menjatuhkan maruah seseorang melalui medium elektronik seperti pesanan ringkas ataupun SMS, perbuatan dalam talian seperti chatting, email, sokmed, telefon bimbit atau permainan internet. Contoh,
Contoh-contoh aktiviti buli cyber. Memanjangkan ataupun forward sesuatu video, gambar ataupun email yang mengaitkan berkenaan dengan seseorang. Yang kedua, contohnya menghantar pesanan ringkas yang kasar dan biadab. Yang ketiga, menyebarkan perbohongan atau kabar angin. Keempat, memulaukan atau mengabaikan murid lain di media sosial. Dan yang kelima, menggodam akaun sosial murid lain dan memuat naik gambar yang memalukan mangsa. Ini banyak berlaku pada waktu ini kerana sekarang zaman sosial media, semua benda kita boleh kongsi. Jadi, hati-hati dalam mengkongsi sesuatu di media sosial masing-masing. Kesannya, apakah kesan buli cyber? Kemurungan, hilang semangat untuk belajar, anti-sosial, terlalu merendahkan diri, hilang keyakinan diri, terlibat dengan gejala sosial seperti menagih dadah, mengamuk, krisis identiti dan membunuh diri. Okey, itu adalah kesannya. Bagaimanakah cara untuk mencegah buli cyber? Amalkan keselamatan internet. Ini contohnya, jangan gunakan Wi-Fi public sebagai Wi-Fi harian kerana dikhawatiri orang lain mudah untuk mengakses apa yang ada dalam peranti kita. Lindungi kata laluan. Pastikan kata laluan kita gunakan susah untuk diketahui orang lain. Okey. Ketiga, didik anak ataupun murid tentang keselamatan dan etika melayari internet. Kita kena tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam melayari internet. Jangan kongsi butiran peribadi di internet. Ya, ini sangat penting supaya tidak ada orang yang mengambil kesempatan dengan apa-apa yang berlaku pada diri anda. Okey, yang kelima, tidak memuat naik gambar atau komen yang mengaitkan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, jaga tutur kata dalam menaip komen dalam sosial media. Dan yang keenam, pastikan anda log keluar selepas menggunakan komputer milik orang lain. Ini sangat penting supaya orang tidak mengambil kesempatan. Apakah perlu anda buat sekiranya anda menjadi mangsa buli? Yang pertama, berhenti ataupun log out laman sosial di mana aktiviti cyberbully itu berlaku. Yang kedua, sekat. Kita block. Sekarang kita boleh block email, message, komen orang yang membuli. Simpan message ataupun komen orang yang melakukan cyberbully sebagai bukti untuk kamu tunjukkan kepada penjaga ataupun guru. Dan yang keempat, luahkan, mendapatkan nasihat, kaunseling daripada orang yang anda percaya. Bagaimana cara untuk mengelakkan buli? Macam mana kita nak mengelakkan daripada buli? Elakkan menjadi penonton kegiatan buli. Jangan ikut orang ramai. Jangan ketawa semasa seorang itu sedang dibuli. Ini sangat penting. Jangan melibatkan diri dalam gosip. Jangan gunakan internet yang menyakiti seseorang. Keluar dari kegiatan buli dan pergi dapatkan bantuan, dan terakhir mengetahui kekuatan diri anda. Okay, tips elak daripada dibuli. Ini penting ya. Yang pertama, kita hendaklah berkeyakinan diri yang tinggi. Sebabnya pembuli ni dia suka orang yang lemah dan tidak melawan. Yang kedua, pembuli hanya mengulangi kegiatan buli jika mereka fikir mereka boleh meneruskan kegiatannya. Maksudnya, kalau orang yang dibuli itu tidak melawan ataupun tidak melaporkan kegiatan itu, jadi mereka rasa apa yang mereka buat itu tidak salah. Okey. Kemudian, jangan tunjukkan kepada pembuli perasaan anda yang disakiti kerana pembuli mendapat kepuasan jika mereka mengetahui mereka berjaya menyakiti perasaan anda. Okey. Kemudian, cuba untuk mengabaikan pembuli. Okey. Jika anda tidak boleh mengabaikan mereka, cuba untuk bersetuju dengan mereka. Kerana pembuli tidak akan mendapat puas jika anda bersetuju dengan mereka. Okey. Kemudian, anggaplah apa yang pembuli ucapkan tu sebagai gurauan supaya ianya tidak
mengganggu perasaan anda. Kemudian tukar subjek untuk mengalih tumpuan pembuli. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak info berkenaan dengan buli. Jadi jika ada sebarang pertanyaan ataupun kegiatan buli yang anda lihat di sekeliling anda, jangan takut ataupun risau untuk melaporkan kepada orang-orang yang anda percaya seperti guru, kaunselor dan sebagainya. Okey, itu saja sedikit taklimat berkenaan kempen anti buli. Saya harap anda semua mendapat maklumat dan insya-Allah kita dapat elakkan kejadian buli berlaku di sekolah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.